Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan mulakan tazkirah Ramadan selepas asar, mulai hari inilah, hari Isnin. Bukan tazkirah Ramadan, Ihya' Ramadan. Ihya' Ramadan ini maknanya persediaan kita untuk menghidupkan hari-hari Ramadan ini. Sekejap saja, 10 minit 10 minit saja, sambil kita dan tidak menjejaskan. Dulu kita ada selepas asar, tapi ramai sahabat-sahabat kita nak tadarus. Kira kita minta daripada kumpulan tadarus ini 10 minit 10 hingga 15 minit. Nak berhenti dengan serta-merta pun tak boleh juga. Dia boleh jadi tempat kita nak berhenti tu dia ada halangan-halangan tertentu. Jadi kita ambil antara 10 hingga 15 minit saja pun sudah cukup dah, InsyaAllah. Taklah perlu panjang. Bagaimana kita nak hayati puasa, nak hayati bulan Ramadan. Kadang-kadang kita buat perkara-perkara yang tidak menuruti sunnah Nabi, kita buat. Jadi boleh jadi kita tak banyak pahala dapat sebab kita buat tak betul. Demikian juga hadis-hadisnya, dan hadis-hadis membicarakan amalan-amalan yang seumpama itu. Banyak perkara yang bid'ah sebab hadis tak sahih. Doa Allahumma ballighna Ramadan, nak sampai itu Ramadannya, hadis tu tak ada yang sahih sebenarnya. Tapi seluruh hampir kebanyakan orang yang berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ini janggal dari seluruh maknanya dan dengan ibadat pun tidak makna, tidak janggal. Tak ada lagi lah, banyak-banyak hadis sahih sudah cukup sebenarnya untuk kita menghayati dalam bulan Ramadan ini. Hadis sahih sudah cukup. Kita tidak perlu kepada hadis maudhu' dan hadis dhaif. Bila kita capai hadis maudhu' ataupun hadis dhaif, menjadikan amalan kita sia-sia. Jadi itulah matlamatnya. Jadi bulan Ramadan ini kita masuk membicarakan tentang amalan-amalan yang tidak diutamakan. Kita kata macam itulah, tidak diutamakan di dalam Islam. Kemudiannya pada pagi ini sila hadis 697 an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alaihi. Hadisnya pendek saja, tapi membicarakan orang yang tinggal puasa, orang mati. Terjemahannya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mati padahal dia berhutang puasa. Bukan berhutang sebenarnya, bukan berhutang, terjemah ni pun satu hal juga. Berhutang ni wang berhutang. Berhutang puasa, mana kita hutang, siapa dia beri hutang, kita minta hutang bila tidak ada hutang. Dia mati tertinggal puasa, mati dalam bulan puasa, dia wajib puasa tapi dia tertinggal disebabkan sakit. Jadi macam mana, ada bayar fidyah ke ataupun qada puasa ke? Inilah hadis yang menyatakan hukum baginya. Sama anhu waliyuhu, walinya boleh berpuasa baginya, walinya saja, yang lain tak boleh. Kita beri kepada perkataan hadis ini, maksudnya puasa seorang yang belum ia ganti, kemudian terlebih dahulu meninggalkan, yakni sebelum daripada qada puasa yang ditinggalkannya. Tak kira sebab apa yang ditinggalkannya itu yang mewajibkan qada.
siapa apa hukumnya, maka hutang puasanya tak payah hutang ni. Tidak, bukan dia hutang, istilah hutang lain. Hutang ni wang kita hutang dengan orang, harta kita hutang dengan orang. Tapi sembahyang, puasa misalnya, ini bukan hutang, terjemahan salah sama sekali. Maka puasa yang belum digantikannya itu dapat digantikan oleh walinya. Hukumnya, hutang puasa yang ditinggalkan oleh seseorang yang mati tidak dapat digantikan oleh walinya seperti tidak dapat digantikan oleh walinya seperti ketentuan pada ayat 33 An-Najm tentang tanggungjawab setiap orang. Wali ialah wali si mati, tidak ada kewajipan untuk mengganti hutang puasa si mati. Tak betul sama sekali. Tak boleh hutang, tak boleh ganti. Hadis menyatakan man mata wa alaihi siyamun, sesiapa yang mati wa alaihi siyamun, dan kewajipan di atasnya puasa, sedangkan dia belum lagi menggantikan puasa yang ditinggal. Belum ganti maknanya belum qada. Macam mana hukumnya di sini? Walinya boleh berpuasa bagi pihaknya. Walinya anaknya, wali bapaknya, wali baginya. Yang lain-lain itu bukan wali. Ia bukan wali. Orang lain bolehkah kawannya tolong ganti baginya, tolong qada baginya? Tak boleh. Sebab hadisnya menyatakan walinya sahaja, sama anhu waliyuhu. Kalau dia benar, siapanya benar? Anaknya benar misalnya, ataupun suaminya benar, isterinya benar, walinya, bolehkah? Tidak dinyatakan di sini. Hutang lain masalahnya. Hutang, orang luar boleh bayar hutang. Seorang yang mati dia tinggal hutang belum dibayar. Seberapa banyak sekalipun, siapa yang wajib membayarnya? Walinya yang wajib membayar. Seperti yang kita selalu dengar bila ada semayang mayat, selepas salat jenazah, adalah orang bagi pihak si mati itu menyatakan kepada orang ramai, jika si mati ini ada meninggalkan hutang, sila jumpa dengan saya, katanya saya akan tunaikan semua. Itu betul, dia bagi pihak si mati. Tapi kalau dia tidak bagi pihak si mati, tak boleh, kena minta izin dahulu. Kalau izin baginya untuk bayar, bolehlah, boleh. Pihak yang memberi hutang kepadanya itu, siapa pun nak bayar, tidak ada masalah. Tapi dalam Islam melihat ini tanggungjawab peribadi. Oleh kerana tanggungjawab peribadi, orang yang ada hak menerima pesaka dia, wali dia berhak menerima pesaka, orang lain tidak ada hak untuk menerima pesaka. Jadi bagi pihak yang ada hak untuk menerima pesaka dia boleh ganti puasa bagi pihak si mati, bayar hutang bagi pihak si mati. Itu hukum yang disebutkan di sini. Yang dalam pelajaran disebut di bawah ni, hukumnya yang di bawah sekali. Satu, hutang puasa, maknanya puasa yang tidak diganti, yang belum digantikan lagi puasanya itu, disebabkan dia sakit umpamanya dalam bulan puasa, disebabkan dia hamil dalam bulan puasa, sama dengan orang sakit juga, disebabkan dia tua tak boleh puasa. Ini sebab-sebab yang sah, yang membolehkan. Tinggal puasa dengan cara sengaja, ulama kata wajib juga puasa, wajib juga ganti, tapi tertakluk kepada hadis ini. Inilah hadis satu-satunya hadis yang menyatakan boleh ke tak boleh pihak waris menggantikan puasa si mati itu. Wali jawabnya boleh. Tak banyak wali ini. Wali ini orang yang boleh menerima pesaka secara asabah, iaitulah anak boleh, tak kira laki-laki perempuan pun. Anak pun tak kira juga, anak sulung ke, anaknya dia ada anak 9 orang. Tapi kalau semuanya tak berani, bukan tak berani, tak sanggup nak ganti puasa dia, sebab itu terpulang. Bagaimana dia balik kepada fidyah, bayar fidyah.
Tapi dia setiap hari satu orang miskin hendaklah membayar fidyah bagi pihak si mati yang merupakan bapa kepadanya ataupun anak kepadanya. Bila hukum disebut di sini hutang puasa dari seseorang yang telah mati, tidak, maknanya tidak ni tak ada. Boleh, di situ boleh, tidak dapat tu boleh kita tukar kepada perkataan boleh digantikan oleh walinya seperti ketentuan pada ayat 33 An-Najmi. Tak tahu ayat 33 surah An-Najmi ni kat mana adanya. Kalau saya tak ada hak puasa dalam surah An-Najmi tentang tanggungjawab setiap orang. Boleh tengoklah surah An-Najmi ayat 33 mengenai apa? Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Itu yang adanya. Tapi kalau hak puasa ni tak terfikir, tak terlintas adanya hukum puasa dalam surah An-Najmi. Itu Quran ada nanti dah tu. Ayat 33 surah An-Najmi ini, afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalilan wa akda. Tak juga tak mengena. Kalau ayat 38 tu boleh jadi ada hubungannya dengan amalan ini, iaitulah seseorang itu tidak ada dosa pahala baginya kecuali dosa pahala yang dia sendiri mengusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, itu ada. Tapi ayat 33 itu tak ada kena mengena, iaitu ayat afara'aital ladzi tawalla. Ini mengenai Abu Lahab, Abu Jahal, apa itu tak ada. Jadi ini faktanya salah. Hutang puasa tidak boleh. Hutang puasa dari seseorang yang mati tidak boleh. Boleh digantikan oleh walinya setakat itu. Patut seperti ketentuan pada ayat An-Najmi tentang tanggungjawab setiap orang, itu potonglah. Boleh, itu kami boleh digantikan oleh walinya seperti ketentuan ada, seperti anaknya dan bapaknya, itu wali baginya. Suaminya dan isterinya boleh ganti bagi pihak isteri kalau dia suami, kalau dia isteri pun demikian jugalah, sama. Tentang tanggungjawab setiap orang tak ada. Wali si mati tidak ada kewajipan. Wali si mati tidak ada kewajipan untuk mengganti hutang puasa si mati. Bukan perkara yang wajib jika dia suka. Kalau dia tak suka, dia kata dia pun ada, dia pun kata tak sahat juga, tak boleh nak ganti bagi pihak si mati yang merupakan ibu kepadanya ataupun bapa kepadanya. Dia tidak sanggup, maka pergilah kepada membayar fidyah. Ini masalah puasa. Masalah puasa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalam ayat menyebutkan wa in kuntum ala safarin falam tajid, bukan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sesiapa yang sakit ataupun dia musafir, maka hendaklah digantikan pada satu hari yang lain. Ganti fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti pada hari lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudian satu lagi ayatnya fa it'amu 60 miskinan, bagi orang yang meninggalkan puasa 2 bulan berturut-turut, iaitulah bagi orang yang mengadakan perhubungan sulit pada siang hari Ramadan. Jadi wajib dia membayar, wajib dia gantikan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak, naklah dia gantikan pada setiap harinya satu orang miskin, naklah dia gantikan. Jadi kalau 60 hari 60
orang miskin. Wali si mati tidak ada kewajipan untuk mengganti hutang puasa si mati, tidak wajib, tapi jika dia bersedia untuk ganti, maka dia boleh berbuat demikian. Jika tidak, harta yang ditinggalkan oleh si mati itu boleh dibayar fidyah, boleh buat bayar fidyah. Tapi fidyah semayang itu tidak ada satu dalil yang menyatakan boleh, hanya qiyas kepada puasa. Kalau puasa yang ditinggalkan itu boleh bayar fidyah, orang katanya semayang pun macam itulah juga boleh. Siapa kata boleh? Qiyas kata boleh. Qiyas ni maknanya ikutkan kalau puasa boleh, dia rukun Islam juga, semayang pun samalah juga. Katanya semayang tidak. Qiyas dalam perkara-perkara yang penting, semayang umpamanya, tidak boleh dipakai qiyas. Mestinya ada dalil yang sah menyatakan fidyah itu boleh diadakan. Kalau semuanya nak pakai qiyas, maka tidak ada lagi lah hukum dan dalil-dalil daripada Quran dan hadis yang kita pegang selama ini. Tidak akan ada. Semuanya orang nak balik kepada qiyas saja. Qiyas kadang-kadangnya qiyas itu dia tak betul. Qiyas dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan. Jadi dalam hal ini kita mestilah juga lihat kepada hadis-hadis. Sepanjang hadis yang kita baca ini insya-Allah akan menyatakan kepada kita mana yang boleh dan mana yang tak boleh kita lakukan. Pendek saja hadisnya, tetapi hadisnya sangat penting kerana hadis ini tidak ada hadis yang menyatakan sama ada boleh diganti oleh walinya ataupun tidak ada dalam Al-Quran yang menyatakan begitu. Oleh demikian, bila dilihat di dalam hadis ini kedudukannya riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutnya muttafaq alaih, maka tentulah kedudukan hadis ini mempunyai kekuatannya sendiri, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, selalunya tidak ada khilaf di dalam pemikiran, dalam ijtihad para ulama. Malah tidak ada orang yang berani untuk ijtihad selama hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ijtihad seolah-olahnya tutup. Di sini pun seolah-olahnya tertutup ijtihad. Siapa pun tak boleh lakukan sesuatu, tapi yang bolehnya ialah walinya saja menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh seseorang. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini perlu diambil perhatian, tempat yang kita betulkan tadi, supaya bila ada orang baca pula sekali lagi, dia tak bacalah, dia tidak bacalah hak tidak boleh tu tidak dapat digantikan oleh walinya. Kita mesti potong di situ. Selepas daripada kita tukar kepada perkataan boleh digantikan oleh walinya, kemudian seperti hingga akhirnya itu potong. Demikian juga yang kedua, wali si mati tidak boleh, tidak ada kewajipan untuk menggantikan qada puasa si mati. Hutang pun, perkataan hutang tak boleh di sini, tak boleh menggantikan qada puasa si mati. Itulah boleh digantikan oleh wali bagi si mati, itu boleh. Jadi banyak perkara tu, banyak perkataan yang susah-susah, hukumnya itu buanglah semua sekali. Terjemahan pun hutang itu tak sesuai, buang, supaya orang baca sekali lagi tidak keliru. Itu utama sekali bagi yang kita dah baca dah, kita dah tahu dah kalau itu salah, buang kataan ini. Nanti pula orang bawanya dia pergi hujah dengan ustaz dia kata boleh ganti, dia kata nah kita kata tak boleh ganti, tapi tak baca hadis tu, dia baca terjemah saja, tak boleh katanya. Jadi boleh membawa kekeliruan yang sangat berbahaya. Ini kitab ni pun dicetak di luar ni, cetak di sini itu Darun Nu'man, tapi pengarangnya Dr. Andes Muhammad Talib, pentahqiq pulanya dah ada Syarif Muhammad Hamid. Jadi menurut penerbitan buku-buku agama ini, kalau ada kesalahan yang seumpama ini, dia tak boleh masuk, akan diharam jual. Ini pun termasuk dalam antara perkara yang besar. Kalau buku ini dibawa ke Jatim umpamanya,
maka yakin akan tersenaraikan dalam buku-buku yang tak boleh disebar dan tak boleh dijual. Saya pun tak baca sebenarnya sebelum daripada ni. Saya baca hadis lain, hadis ni tak baca tadi. Tapi itulah mengenai kesilapan yang sangat besar ni. Boleh jadi semuanya ini penterjemah dan pentahqiq ini dia bukan terjemah dan dia bukan tahqiq. Kerja tahqiq pun tidak, kerja terjemah pun tidak, maka dia pakai hentam begitu sajalah sehingga buku terbit dan tersebar kepada orang ramai. Kata dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.